Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-42 dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud, dan janganlah kamu campur adukkan di antara perkara yang hak ataupun benar dengan perkara yang batil ataupun salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi Surah Ad-Diniyah yang juga sekaligus pengurusi bagi Pusat Tahfiz Ad-Diniyah bersama saf pengurusan kepimpinan bagi kedua-duanya, Al-Fadhil yang dimuliakan dan imam yang telah memimpin solat berjemaah maghrib kita baru sebentar tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, penyerahan diri kita sebagai sebaik-baik ibadah insya-Allah taala yang boleh memberikan nilai tambah kepada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Juga para jemaah muslimin dan muslimah termasuk anak tahfiz yang mudah-mudahan semuanya berada dalam kondisi, dalam keadaan sihat wal afiah insya-Allah taala. Dan sebagaimana biasa kita harapkan mudah-mudahan nikmat kesihatan yang Allah izinkan untuk kita ini menjadi sesuatu yang dapat kita manfaatkan bersama untuk meningkatkan lagi darjat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menerusi daya upaya kita bagi meninggikan lagi nilai ibadah kita kepada Allah taala dan mengukuhkan lagi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah dengan izinnya, dengan nikmat kesihatan berikannya kepada kita. Mudah-mudahan dengan itu kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelangsungan kesihatan kepada kita sampailah ke saat kita semua dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur sebesar-besar syukur saya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana pada saat ini dapat bersama dengan para jemaah sekalian. Saya bersama di sini dengan para jemaah sekalian dalam penjadualan kuliah maghrib bulanan yang diamanahkan pada setiap hari Ahad yang ketiga pada setiap bulan. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi pertemuan yang berkati oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menatijahkan insya-Allah taala keampunan dan keredaan daripada Allah taala untuk kita semua insya-Allah. Sidang jemaah muslimin dan muslimat termasuk anak tahfiz sekian, alhamdulillah kita bertemu pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk saya menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Taubat dan liku-likunya
sebuah karya susunan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala yang membincangkan berkenaan dengan ibadah yang namanya taubat. Ini disusun sebagai satu ilmu yang lebih kepada perbincangan secara tasawuf untuk kita mendalami bagaimana ibadah itu dihayati secara kedalaman kefahaman di seluruh hati kita tentang falsafah yang terkandung di sebaliknya dan segala-gala perkara yang berkaitan dengannya. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah taala perbincangan kita malam ini akan saya bawakan sambungan daripada apa yang dibincangkan dalam pertemuan kita bulan Jun yang lalu. Di mana pada bulan lepas anak-anak tahfiz dan juga para jemaah sekalian, kita berbincang pada saat itu berkenaan dengan satu tajuk yang dipersembahkan kepada kita oleh Imam Ghazali rahimahullah, iaitu hidupnya kita manusia ini wajib berbeza dengan kehidupan binatang. Kita manusia secara fizikal dengan binatang tak banyak beza. Tapi kita berbeza dengan binatang dari sudut yang lain di mana kita ada pertanggungjawaban. Kita hidup jemaah sekalian dengan adanya pahala dosa. Kita mati akan pergi ke syurga ataupun neraka. Binatang jemaah sekalian rupa dengan kita tak banyak beza fizikalnya, tapi mereka berakhir di sini. Lepas sembelih korban utara jemaah sekalian selesai. Contoh kehidupan seekor lembu. Habis setakat tu je lah. Tapi manusia yang sembelih lembu berkenaan, yang makan lembu berkenaan, dia akan ada pertanggungjawaban yang lain. Bagaimana cara dia sembelih korban, niatnya macam mana sebagai contoh, dan segalanya itu akan dibawa sampai ke alam akhirat. Beza jemaah sekalian. Baru ni viral kepada kita satu ketika dalam satu video tentang satu insiden sembelihan korban. Kita tengok zahir jemaah sekalian macam lah. Tapi ramai mengatakan begitulah kot, tidak sah sembelihan berkenaan. Lembu disembelih, dikala lembu berkenaan telah pun mati. Pandangan zahir kita melihat kepada darah yang tak keluar di lahir lembu berkenaan itu, maknanya dia dah matilah. Jadi dia sebut pada jemaah sekalian, mati lembu berkenaan, dia habis sakat tu je lah. Dia sebab dia binatang. Tapi yang sembelih itu kita manusia jemaah sekalian, kalau sembelihan itu dianggap sembelihan yang benar, dikala ia sesuatu yang tidak tepat, sembelihnya seekor lembu yang dah mati, maka tidak sah korban berkenaan. Jadi bagaimana pula yang makan daging korban berkenaan? Mereka makan daging yang telah pun sebenarnya datang daripada binatang yang haram dimakan sebab ia dah mati. Ini contoh yang kita tengok baru-baru ni. Bagaimana saya sebut tadi para jemaah sekalian, ada pertanggungjawaban. Binatang habis akad dia disembelih, kita berlangsung kemudian sampai ke akhir, membawa kepada satu pertimbangan pahala dosa dan juga syurga neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tu kita pun sama-sama tengok, kita pun tak tahu nak putuskan macam mana, serah kepada empunya kejadian. Tapi yang berlaku sungguh jemaah sekalian, seorang sahabat beritahu saya berlaku di sebuah tempat yang saya juga mengajar di situ. Kejadian memang hampir sama. Boleh kata sebiji lah sama. Lembu yang terakhir dia meronta, dia cuba lari masuk ke longkang. Cara jatuh longkang dengan kanan tali terjerut di leher. Dia mati jemaah sekalian. Lembu tu mati. Jadi alhamdulillah, AJK Tangkuasa Perusahaan Korban sempat untuk berfikir dengan sempurna pada masa itu. Mereka tak sembelih jemaah sekalian. Tengok lembu, tengok dah confirm dah mati dah. Sembelih buat apa? Akhirnya lembu diganti dengan lembu yang lain. Seekor lembu yang baru sembelih. Sebab apa? Naya peserta korban. Mereka dah bayar, itu bahagian mereka. Akhirnya lembu yang tu dikira bangkai. Sebab dia bila tali di leher ni jemaah sekalian, dia terjerut. Yang saya faham lah, tengok movie kan, terjerut je jemaah sekalian, tak payah lama. Dia sangkut sini, sebab nyawa kita di sini, sangkut je boleh terus mati. Jadi tak payah tunggu masa yang panjang, seminit pun dah cukup untuk mematikan binatang ataupun manusia itu sendiri. Jadi begitu jemaah sekalian, maka lembu berkenaan dikira lembu yang dah mati. Sembelih buat apa bangkai? Tak payah makan lah, tak payah sembelih. Itu yang berlaku lah. Jadi contoh jemaah sekalian, sebab contoh bagaimana nak sebutkan tadi, binatang dia berakhir setakat itu. Tapi kita ni kalau salah buat pertimbangan, ada lagi dosa, pahala dan sebagainya. Belum kira lagi bagaimana nawaitu kita berkorban tadi. Kalau niat ada yang lain yang tidak tepat dengan syarak,
akan ada pertimbangan pahala, dosa dan sebagainya macam-macam pada jemaah sekalian, membawa kesudahan di alam akhirat, iaitu syurga ataupun neraka. Jadi para jemaah sekalian, sebab itu para ulama merumuskan kepada kita sedikit ulang kaji yang lepas para jemaah sekalian, bahawa kita dengan binatang wajib berbeza dalam semua keadaan. Disimpulkan oleh para ulama, membezakan manusia dengan binatang dengan satu istilah yang disebut sebagai al-insanun hayawanun natikun. Insan ataupun manusia ialah haiwan yang boleh bertutur kata, dengan maksud ada dosa pahala di sana. Mengambil contoh bagaimana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahawa Nabi Muhammad SAW itu, kata Allah Ta'ala, tidak bertutur kata dengan hawa nafsu, melainkan dengan berpandukan daripada ilham, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bahawa tutur kata, perbuatan manusia itu ada garis panduan dia, ada rujukannya yang menatijahkan pahala ataupun dosa bagi manusia. Maka bila mana manusia memperlakukan dirinya sedemikian, mereka barulah jadi manusia yang sebenar. Bercakap mereka, bertindak mereka ada pedoman daripada Allah Ta'ala dan juga Nabi SAW, maka merekalah manusia. Tapi kalau sebaliknya, maknanya mereka itu manusia tadi, para jemaah sekalian, yang bertutur kata, bertindak membelakangkan syarak, mereka bukanlah manusia, mereka binatang. Cakap sembrono, ikut dan suka mereka, mengatur orang dan sebagainya, tak kira dosa pahala, sekat jarang, tuduh menuduh, buruk sangka, tajassus cari salah, korek aib orang dan sebagainya, sebar fitnah. Maaf sebut jemaah sekalian, macam hari inilah, sekarang ni macam-macam berlaku. Ini semua menyumbang kepada nilai diri manusia yang saling tak tumpah macam binatang. Sebab tu ulama diberi istilah ni jemaah sekalian sangat-sangat dekat dengan kita, tepat. Al-insanun hayawanun natikun. Kalau natikun tak ada, ditinggal hayawan je. Mana yang duk main cakap lepas, perbuatan tak kira dosa pahala itu, itulah mereka sebenarnya haiwan. Begitu para jemaah sekalian. Nak bagi faham kepada kita, bila mana manusia dah jadi sama dengan haiwan, maka mereka itulah yang akan menerima padah. Di dunia akan banyak dosa, di akhirat neraka menanti mereka. Itu kata mudah yang kita boleh faham. Satu, akhirnya diatur kepada kita jemaah sekalian, sistem kehidupan kita yang nak bagi beza dengan binatang. Di sana bagi manusia ada dosa pahala, ada syarak yang menjadi pedoman hidup kita. Situlah para jemaah sekalian yang menjadi asas kepada kehidupan manusia untuk bebas daripada siksa neraka di alam akhirat yang wajib kita akan temui nanti insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, itu cerita dalam pertemuan kita bulan yang lalu. Saat ini, malam ini para jemaah sekalian, saya bawakan kepada jemaah sekalian perbincangan tajuk yang berikutnya, itu berkenaan dengan amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita kembalikan. Muslimin, muslimat, termasuk anak tahfiz sekalian, perbincangan kita masih lagi berkisar di bawah tajuk besar berkenaan bahawa di alam akhirat nanti akan terbentuk 4 golongan manusia. Kata Imam Ghazali rahimahullah, pertama, golongan yang paling besar, paling ramai, yang mereka semua akan ke neraka, membentuk kumpulan yang tak beriman kepada Allah, yang akan abadi di situ selama-lamanya dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Yang kedua, golongan orang beriman yang akan ke neraka tetapi akan dipindahkan ke syurga kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membentuk kumpulan yang kedua besar. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah. Yang ketiga, golongan mereka yang dipilih oleh Allah Ta'ala tidak menempuh azab neraka, malah terus ke syurga dengan rahmat yang menanti mereka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang pelbagai. Mereka golongan terpilih. Mereka, kata Imam Ghazali, adalah orang-orang yang mungkin kanak-kanak yang meninggal sewaktu belum akil balik, ataupun mereka para syuhada dan segalanya yang akan ke syurga. Itu yang golongan yang ketiga yang sangat sedikit. Dan yang paling sedikit, kata Imam Ghazali rahimahullah, ialah golongan keempat, golongan yang Allah pilih dengan tanggungjawab yang besar. Mereka ialah para anbiya, para mursalin, para awliya. Inilah yang menjadi tulang belakang kepada Islam yang menjadi anutan kita pada hari ini.
Mereka ini kasih Allah, pilihan Allah, yang Allah beri tugas yang sangat besar, ujian yang sangat banyak, payahnya luar biasa, maka akhirat besok mereka jemaah sekalian ke syurga tanpa menempuh neraka. Dengan kedudukan di syurga, jemaah sekalian sangat istimewa buat mereka. Itu dia ringkas cerita 4 golongan yang akan terbentuk di alam akhirat, kata Imam Ghazali rahimahullah. Maka kita bincang dalam tempoh yang sangat panjang pada jemaah sekalian mengenai golongan yang kedua, iaitu orang-orang mukmin yang akan ke neraka bagi pembersihan dosa mereka. Kemudian lepas itu barulah dipindahkan ke syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama di neraka itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berada di neraka itu selama 7,000 tahun. Inna akhira man yakhruju minan nar yu'adzabu 7,000 sanah. Sedekah Nabi SAW. Sesungguhnya orang terakhir keluar pada api neraka sesudah menanggung azab seksa selama 7,000 tahun. Kiraan akhirat pada jemaah sekalian, sehari di sana sama 1,000 tahun di sini, 7,000 tahun di sana, kira sendiri. Itu dia jemaah sekalian. Lama sekejap. Bergantung kepada dosa yang dibawa daripada dunia pindah ke alam barzah, pindah ke alam akhirat. Maka kita belajar jemaah sekalian memahami dalam tempoh yang panjang. Sebab apa? Nak mengelak perkara berkenaan. Kena bagi gerun sikit. Gitu. Walaupun kadang-kadang ada orang marah. Bincang pasal benda-benda macam ni, pasal dosa, pasal neraka, ada orang marah. Dia kata apa? Itu urusan Allah. Kita sibuk-sibuk kenapa? Itu kerja Allah. Orang jahil. Saya baru ni jemaah sekalian, maaf sebut cerita sikit. Waktu kita nak sambut Idul Adha pada hari Khamis yang dululah, Rabunya kita puasa hari Arafah, yang mana Nabi SAW beritahu kita puasa hari berkenaan Allah Ta'ala hargai kita dengan diberikan keampunan dosa kecil selama 2 tahun, kan? Setahun sebelum dengan setahun selepas. Punya hebat. Ganjaran Allah bagi pada kita. Puasa sunat, hukum dia. Ramadan sebulan wajib, orang boleh buat, tak apa masalah sebab nak raya, kan? Bahasa mudah ni orang marah kadang-kadang kau cakap macam ni. Tapi cakap biar kita faham. Tapi bila puasa sehari, ganjaran dia keampunan 2 tahun, ramai yang tak boleh buat. Sebab dia kata apa? Sunat Jepun. Sunat Jepun, bukan sunat Korea. Sunat Jepun. Ini orang kita. Bahasa kita. Sunat Jepun. Puasa tak puasa tak apa. Boleh raya juga besok. Kan? Ada gitu. Nah, sebutnya jemaah sekalian, saya ada menegur. Saya kata apa? Kita berpuasa sunat hari Arafah mengenangkan siapa kita. Kita ni pendosa. Cerita pasal besok kan, akan mati syurga neraka. Kita pendosa. Tahu kita ni ada dosa. Allah kata apa? Dah tahu ada dosa, aku nak beri keampunan ni. Nak maafkan kamu 2 tahun punya kemaafan. Sehari je puasa. Bukan 2 hari keampunan, 2 tahun keampunan. Tak nak ke? Kita pun nilai balik, memang kita ada dosa. Confirm ada dosa. Maka jemaah sekalian, puasa. Sehari puasa tu insya-Allah Allah maafkan kita. Tapi bila saya tegur jemaah sekalian, letak dalam Facebook, ada orang marah. Orang komen marah kat saya. Dia kata apa? Saya sindir orang tak puasa. Saya bercakap, menulis seolah saya ni tak ada dosa dan sebagainya. Saya kata haru betul diorang ni, tak faham. Saya bercakap, menulis nak beritahu saya ada dosa lah. Saya suruh puasa. Saya beritahu saya puasa. Mengajak orang berpuasa. Sebab kita ni pendosa. Kenapa nak peli-peli marah saya pula? Sebab kita memang pendosa pun. Jadi ambillah peluang, rebut peluang. Allah beritahu kita tentang cara nak lepas daripada dosa. Bimbang dosa 2 tahun tu jemaah sekalian, kalau bawa ke alam akhirat tanpa keampunan Allah, takut masuk neraka tadi 7,000 tahun. Takkan tak nak fikir macam tu kot. Sehari punya payah, ampun 2 tahun, dapat pelepasan azab neraka 7,000 tahun. Siapa tak cerdik, sila jangan puasa. Gitu maksudnya. Padahal kita kena cerdik jemaah sekalian. Bab-bab benda akhirat ni. Bawa nampak jalan yang jelas untuk kita ke mana sebenarnya. Jangan nampak kepada hukum. Oh ni sunat, ini wajib dan sebagainya. Yang sunat tak buat, yang wajib baru buat. Dia bukan gitu cara pertimbangan kita yang mengaji tasawuf di jemaah sekalian. Biar jauh ke depan. Supaya akhirnya kita akan dapat matlamat di sebalik ibadah yang kita lakukan untuk Allah nilai diri kita ni siapa.
Nak kejar tu kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan kepada kita. Jadi para jemaah sekalian, untuk malam ini saya masuk pada perbincangan kita berkitab bahawa kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, seterusnya kita ni nak bagi bebas daripada neraka di akhirat nanti, perlu untuk kita menunaikan amanah yang Allah amanahkan kepada kita sewaktu hayat di dunia sekarang. Maka apa amanahnya para jemaah sekalian? Amanah Allah Subhanahu wa taala kita rujuk kepada surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk masing-masing mereka itu mengabdikan diri kepada aku. Maknanya memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, ulama tafsir pesan kepada kita, bila sebut liya'budun, jangan ambil terjemahan kita yang biasa-biasa. Kita biasa terjemah jemaah sekalian liya'budun untuk beribadah kepada Allah. Bila sebut ibadah ni, kadang kita stereotip pada perkara-perkara kecil. Contoh jemaah sekalian, maaf sebut, ini pandangan biasa kita. Sebut ibadah, dia akan terikat dengan rukun Islam 5 perkara. Dia kata apa? Syahadah dah okey. Okay? Solat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji pun dah. Tunggu masa nak mati masuk syurga. Ini bahaya. Bahaya jemaah sekalian. Sebab ibadah tu dalam pandangan yang sempit. Sebab dia nampak ibadah begitu. Kata ulama, jangan nampak begitu. Nampak liya'budun sebagai memperhambakan diri kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah, dia akan rangkum semua sekali. Semua perkara. Bermaksud bahawa di situ kita hidup pada jemaah sekalian dengan meletakkan nilai kehambaan di hadapan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, baru terbentang jalan untuk kita menikmati syurga. Baru kita dalam track menunaikan amanah yang Allah amanahkan, bertanggungjawabkan kepada kita. Situ maksud dia. Jadi pada jemaah sekalian, Allah Taala sebut tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Bahawa jin dan juga manusia itu, kata Allah Taala, diberikan amanah, tanggungjawab untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicipta kita untuk kita abdikan diri kepada Dia. Allah Taala sebut pertama jin, yang kedua manusia. Pasal apa jin? Kata para ulama tafsir, jin ni Allah Taala buat dulu, compare kita. Jin ada dulu, baru kita ada manusia. Jin abang kita, kita adik jin. Lepas tu tuan-tuan, kita boleh pakai seluar jin, pinjam abang punya. Tadi dulu kan, abang punya banyak seluar kan, pinjamlah, pakailah abang punya. Manusia ni adik kepada jin. Jumlah tentu mereka lebih ramai, kita lebih sedikit kan. Jadi baik buruk pun sama, lebih ramai jahat jin compare dengan manusia. Kita ni bawah kemudian daripada jin, tapi kesudahannya sama. Jin kalau baik syurga, manusia kalau baik syurga. Jin kalau jahat neraka, kalau baik manusia, jahat manusia pun neraka juga. Sejahat-jahat jin ialah iblis laknatullah. Itulah dia para jemaah sekalian, yang akan ke neraka akhirnya, dan dia menjadi sebab kita manusia jadi jahat macam dia juga. Tidak menunaikan amanah sebagaimana yang Allah amanahkan untuk abdikan diri dalam tempoh kita hidup atas muka bumi ini. Para jemaah sekalian, renung-renungkan balik, kita hidup tak lama sebenarnya. Hidup sekejap, tak lama. Puluhan tahun saja. Ini renungan-renungan simple kita boleh bawa jemaah sekalian untuk pergi kepada tanggungjawab yang lagi besar. Kita hidup, Allah beri tanggungjawab, beri amanah, tempoh yang singkat, puluhan tahun. Hari ni kalau bincang pasal hidup sebelum mati jemaah sekalian, ratus tak ada. Jarang nak jumpa lah ratusan tahun kan, biasa puluhan tahun. Kena pula generasi sekarang ni lagi singkat umur dia. Cara sebab macam-macam. Paling cepat pergi rempit kan. Itu biasa berlaku. Saya katalah bab-bab ni kadang jadi sedikit macam emosional lah. Bawa kereta hari-hari dekat jalan raya, tengok motor berlumba ni, rasa macam dia orang ni memang tak ada akal. Allah beri nyawa, beri kehidupan, ada tanggungjawab,
Tapi dia buat Superman tak jalan raya. Macam mana tu? Dia tak payah banyak, benda silapnya sikit je. Kan? Kaki dengan kaki yang duk belunjur tu belaga sikit, habis jatuh mati. Berapa tahun tu hidup? Kadang belasan tahun. Macam anak-anak ni kan, kadang belasan tahun, kadang awal 20-an dah mati dah. Sebutnya bahawa tempoh berkenaan itu tempoh tanggungjawab. Tunaikan amanah yang Allah beri. Duk alam barzah tak berapa lama, wallahu ta'ala wa'alam, sampai hari akhirat. Tak tahu berapa lama jemaah sekalian. Tempoh berkenaan, kau nak kira congak kasar matematik kita kan, hidup akhir balik katakan sempat 10 tahun. Tapi sebab tak tunaikan amanah, duk di alam kubur, alam barzah, contoh 1000 tahun. 1000 tahun kena azab. Baloi tak? Merempit 10 tahun. Tadi contoh kan, lepas mati. Ibadah tak ada. Amal soleh tak ada. Tak faham apa-apa. Mengaji pun tidak. Datang surau pun tidak. Akhirnya mati. Masuk alam barzah. 1000 tahun baru jumpa akhirat. 1000 tahun kena azab. Kalau fikir logik angka tak payah merempit lah 10 tahun tu. Rugi 1000 tahun. Itu baru 1000 tahun. Alam barzah sebelum tiba alam akhirat. Dah akhirat besok, masuk neraka pula. Tadi berapa lama? 7000 tahun. Allah, kalau fikir-fikir tak balai. Tak berbalai nak jadi jahat. Gitu maksudnya para jemaah sekalian. Ini orang cara berfikir orang beriman. Akhirnya kita nak buat apa? Tempoh yang telah beri itu hayat kita untuk apa? Untuk segala-galanya ibadah. Macam anak-anak lah. Tak fikir. Tak ada motor, jangan nangis. Jangan sedih. Ustaz, motor tak ada, tak apa. Ustaz, handphone tak ada, tak apa. Okey? Ustaz, makwa tak ada, tak apa. Semua tu tak ada apa pun. Tak beri kesan apa pun. Kan? Imam kita belum ada makwa lagi kan? Okey je. Kita nak Allahu Akbar. Bekalan akhirat. Bagi akhirat ni, nak mati. Supaya mati sana kita baru dapat kenikmatan yang abadi. Jadi sekarang masa untuk menunaikan tanggungjawab yang besar yang Allah berikan kepada kita. Gitu cerita dia. Jadi hadirin sekalian, berbalik kepada perbincangan ilmiah kita, soalan tanggungjawab itu ialah kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, pertama-tamanya kita perlu menjadi muwahhidun. Muwahhidun maknanya orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ni mentauhidkan Allah Ta'ala, kata Imam Ghazali, bukan terikat kepada sekadar melafazkan kalimah la ilaha illallah, tetapi menunaikannya dengan satu pernyataan keimanan itu yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia faham saya kata tu? Itu muwahhidun, orang yang digelar sebagai mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin sekian, hakikat perkara ini sebenarnya yang kita risau. Sebab nak selamatkan diri kita dalam maksud menunaikan ibadat, menunaikan amanah Allah, kena jadi muwahhidun, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan sekadar lafaz. Hadirin sekian, yang ramai hari ini mereka yang tidak sampai ke tahap muwahhidun. Ini kita kena cakap cara macam tu biar kita faham terus. Di luar daripada kita jemaah sekalian, ramai yang sekadar faham dia seorang Muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dia kata mak dia Islam, bapak dia Islam, dia pun Islam lah. Dia pula namanya ada bin ada binti, okeylah tu. Tapi soal yang lain dia tak tahu. Tak tahu apa-apa, kadang-kadang kosong. Kalau solat sekalipun sekadar solat yang berupa ritual yang dibawa daripada ibu ayah, ikut mak ayah yang buat perkara tu, dia buat perkara yang sama. Dia tak faham apa pun kadang. Jemaah sekalian. Jadi nak sebutkan bahawa kita sebenarnya nak jadi orang yang mampu mencapai tahap tadi tu, liya'budun itu, kena sampai ke tahap ini. Tahap benar-benar faham bahawa kita beriman dengan adanya pertanggungjawaban yang besar daripada Allah Ta'ala kepada kita. Lepas tu ayat tadi tu saya ulang balik ayat 56 surah Az-Zariyat itu, kata Allah Ta'ala apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang pendek tapi sangat dalam. Maksud dia, Allah datangkan dalam susunan dia nafi dan juga isbat. Nafi apa dia? Ma. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, kata Allah Ta'ala,
Tidak, nafi itu tidak. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa, kecuali. Itu isbat. Bermaksud bahawa kalau Allah nafi, Allah kata apa nafi itu? Maknanya tak payah ada jin, tak payah ada manusia. Kalau tak nak ibadah, tak nak serah diri kepada Allah, tak nak abdikan diri kepada Allah, tak payah ada mereka ni. Sebab adanya mereka, jin dan manusia, semata-mata untuk abdikan diri kepada Allah. Bermaksud bahawa kalau tak abdikan diri kepada Allah, mereka itu bukan jin dan manusia yang ada nilai pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampah. Gitu. Kosong. Tak ada apa. Jadi tuan-tuan, perempuan, anak-anak sekian, hakikat kita renungkan bersama. Hari ini berapa ramai yang jadi sampah pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Abdi diri kepada Allah tu yang tidak ada pada mereka. Itu yang majoriti. Yang ramai yang tak tahu apa-apa. Hidupnya kosong. Boleh faham jemaah sekalian? Hidup kosong. Kosong dari sudut maksud mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, sedih. Akhirnya buat macam-macam, tak kisah. Rasa tak berdosa, rasa tak bersalah. Kan? Rasa tak ada apa-apa. Tapi dia nak declare dia seorang Muslim. Semalam saya singgah di kedai apa nama? Watson. Sejarah anak di Tasik Putih masuk ke Watson Bandar Tasik Puteri nak beli ada barang dia lah, nak bawa ke asrama. Kedai itu kedai apa? Kedai barang-barang keperluan harian lah. Alat-alat mandi dan sebagainya. Gitu jemaah sekalian. Tahulah kan. Tapi ramai perempuan dalam tu. Saya masuk nak beli adalah barang anak lah. Senang cerita. Pergi bayar jemaah sekalian, dah beli barang, pergi kaunter nak bayar, budak perempuan. Hari ni style ni lah, baju hitam, serba hitam kat Watson tu. Tudung pun hitam. Tapi ada subang tu, subang yang tak macam dia masuk, sebab tahan dia tebuk kat mana entah. Kan dia boleh keluar masuk sini, keluar kat sini. Macam nak tarik lembu korban tu, macam tu lah rupa dia. Saya nak tegur, rasa nak bercakap je. Betul, saya macam tu. Kadang kita faham, tengok geram je. Kan? Bukan geram kat dia dah, geram kat jaga dia tu. Penampilan dia. Ya Allah. Sampai saya tengok dia, saya nak bercakap, dia tegur. Ada apa? Ada apa lagi? Nak bayar ke? Nak bayar. Sebab dia tanya nak bayar. Sebenarnya nak cakap, nak tegur. Kenapa awak macam tu? Dia lembu korban ni. Sebab dia tak cakap. Sebab geram jemaah sekian. Geram dengan dia, ialah pakai tudung, nak cerita aku ni seorang Muslim. Tapi hang punya, apa nama, Subang ke apa ni? Subang kat sini kan? Ini apa? Subang sebelahnya Kelana Jaya. Kan? Ceritalah kot. Itu yang dekat hidung tu. Ya Allah, geramnya. Tak erti apa, tak tahu apa. Ini pakaian apa, budaya apa, ada beri pahala ke tidak, dosa ke tidak, tak kira. Sebab jemaah sekalian, pada pandangan zahir mudahnya, yang macam ni, agak-agak dia kira tak soal dosa pahala, kehidupan harian dia, pergaulan dia macam mana, solat dia macam mana. Zahir mudah, kita faham gitulah. Tak tahu nak cakap. Itu nampak kecil sedikit. Yang lain lagi besar jemaah sekalian. Allah Rabbi, Ya Karim. Baru ni saya bawa anak pergi main bola. Waktu sekolah hari tadi, anak pergi main bola. Dia ada kelab dia sendiri, anak saya ni, alhamdulillah. Macam anak lah, umur 15 tahun. Akib. Boleh ingat kan? Akib dulu kan? Sekarang dia 15 tahun. Alhamdulillah dia pun dah hafazkan, dah 23 juzuk dah Quran. Alhamdulillah. Dia ada kelab bola, dia sepak dia sendiri. Dia kuat main bola. Dan rugby. Baru ni dia menang rugby peringkat daerah, dia layak ke peringkat negeri Selangor. Alhamdulillah. Saya hantar dia main bola dekat Shah Alam. Teman dia main bola, jadi sambil-sambil itu sembang dengan bapak kepada pemain bola lah. Bapak dengan bapak sembang lah. Salah seorang bapaknya lah, bapak kepada kawan dia ni, bapanya dia guru disiplin sebuah sekolah menengah di Kelang. Sembang tengok anak-anak main bola. Sebab banyak tim yang main bola petang tu. Di Shah Alam tu dekat Radia, Bukit Jelutong sana. Jadi tim yang lain-lain ni huru-hara. Allah, huru-hara sungguh. Kalah pun kalah lagi lah kan. Mana main kasar lah. Mulut ni keluar semua. Bab 1, tahu bab 1?
Dia keluar semua. Ya Allah, kita dengar rasa macam panas telinga. Budak-budak hari ni, budak muda, bayi-bayi umur dia, bumam. Jadi anak-anak kami ni, budak tafiz kan, ulul albab, dia tak macam tu. Dia skogo, dia takbir. Dia lain. Tak bayangkan tim anak saya, bukan nak cakap apa, tim anak saya ni, tim bola, kelab dia sendiri, keeper dia penjaga gol, dah 30 juzuk dah, alhamdulillah. Itu yang tak boleh skor tu sebab dia 30 juzuk. Alhamdulillah. Betul. Jadi kalau orang skor dia tahan tu dengan Allahu Akbar, memang tak masuk bola. Kalau tim dia skor, dia takbir Allahu Akbar. Jadi lawan memang marahlah kan. Jadi macam-macam keluar mulut. Jadi saya bangun bapa tadi, dia kata apa? Ustaz, ni okey lagi ni. Sekolah saya, dia pun ceritalah dia siapa. Sekolah saya Ustaz, ya Allah. Saya ngajar form 6, dia cerita. Form 6 dan 6. Huru-hara Ustaz, huru-hara. Bahasa mudah, saya sebutan mudah dia kata kat saya. Dalam 10 orang budak perempuan, dia beritahu saya ni, kalau dia salah, dia silap lah. Dan 10 orang budak perempuan Ustaz, 6 orang dah rosak dah. Form 6 di Kelang, sekolah dia. Saya kata, sekolah apa cikgu? Sekolah harian lah, SMK. Rosak macam mana? Faham je lah, dia kata. Saya kata, Allah, itu sekolah harian yang saya jaga. Saya guru form 6, saya guru disiplin. Saya kata, Allah, huru-hara dia hari ni, huru-hara generasi muda. Tak tahu nak macam mana. Tengoklah ni yang lama yang anak kita ni. Dia main bola tu, tuan-tuan, perempuan, jemaah sekian, dia main bola petang, senja. Kan? Habis dekat maghrib. Jadi kami ni memang dah tu anak-anak, bawa pergi Masjid Bukit Jeluntur lah yang besar tu. Maghrib kat sana. Banyak tim main bola yang pergi sembahyang, anak kami je, bukan nak angkat cerita anak kita dah. Dekat dengan masjid, tapi yang lain tak tahu pergi mana. Allah Ta'ala. Pergi makan ke mana. Kan? Jadi maknanya tak adalah fikir soal main-main lah. Dosa pahala, nak combine dengan ibadat, solat biar sempurna, mulut tak jaga dan sebagainya, macam-macam. Ini semua saya sebut jemaah sekalian, nak beri gambaran mudah. Terbentuk hari ini generasi tanpa asas agama yang lengkap, tak faham konsep liya'budun, hidup semata-mata untuk hidup sekarang, tak fikir dosa pahala, besok bila mati tak tahu nak ke mana. Dikala Allah akan pegang kita dua jalan je, syurga atau neraka. Okay? Itu wajib dia tu. Situ. Jadi yang inilah yang kita nak bagi faham sangat-sangat, biar jelas, biar clear sekarang. Waktu Allah beri pinjam usia dalam puluhan tahun tempoh ni. Jangan kita sia-siakan dengan perkara lain. Biar tak ada masa untuk yang lain tu tak apa. Ada masa untuk perkara bagi membina nilai diri kita yang benar-benar menjadi abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada jemaah sekalian, antara lain Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu pesan kepada kita. Saya dah baca tadi ayat 42 surah Al-Baqarah. Kata Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kata Allah Taala, jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya. Antara masalah kita ni tuan-tuan, perempuan, pada jemaah sekalian, dalam hal membina diri kita sebagai abdi, sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah kita terkadang meletakkan diri kita dalam situasi kita ini tidak benar-benar memperjelaskan kehambaan kita. Allah Ta'ala kata apa? Campur aduk, baik buruk. Kadang okey, kadang tak okey. Maaf sebut tuan-tuan, perempuan, pada jemaah sekalian. Inilah bila asas agama tak ada, tak faham. Campur aduk ni berlaku. Contoh, ya? Solat juga, tapi aurat dedah. Contoh, kan? Solat juga, tapi dosa lain masih lagi tak tinggal. Dosa apa? Dosa-dosa yang banyak berkait soal hati. Kita sebut tadi kan? Solat tak tinggal, tapi bercakap, Masya Allah, dia keluar je macam peti. Kan? Mengata orang, mak sebut hari ni benda ni sangat banyak hari ni, sangat banyak, dengan hati yang bermasalah. Kan? Allah Ta'ala pesan pada kita tu surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Bermula kat situ kata Allah Ta'ala, jauhi prasangka, jauhi buruk sangka, jauhi sangkaan-sangkaan negatif.
Kepada siapa? Kepada orang beriman yang lain. Sebab apa? Dia akan berpanjangan kepada mencari salah orang, cari aib orang, kemudian buat fitnah, kemudian mengumpat keji, caci maki sebagainya. Para jemaah sekalian, ini saya sebut sebagai contoh bagaimana berlakunya talbisu, percampuran antara baik buruk. Solat tak tinggal, alhamdulillah dah, tapi bab ni tak tinggal juga. Jadi akhirnya apa jemaah sekalian? Buat baik dan buat jahat sekaligus. Sedangkan perkara ini melibatkan orang lain pada jemaah sekalian, dosa yang kita tak perasan. Sebab apa? Rasa dah baik. Ini contoh mudah, kita faham Rasa dah baik sebab solat ni menjadi asas kebaikan kepada kita untuk nilai kita dah okey ataupun tidak. Biasanya orang yang solat tak tinggal dia rasa dia dah okey dah. Tapi kalau tak ukur soal tadi, mulut dia macam mana, hati macam mana, membawa kepada masalah-masalah yang dia tak sedar, yang melibatkan dengan orang lain, mengata orang, syak wasangka pada orang dan sebagainya. Jemaah sekian, dibimbangi alam akhirat besok, orang yang dia buruk sangka itu, yang dia fitnah itu, yang dia cari, yang dia dah aib itu, akan tuntut balik dengan dia sebab buat jahat kat dia. Ini yang Nabi sebut, di akhirat besok akan berlaku orang mukmin yang berkeadaan muflis, bankrupt, hilang pahala. Sebab apa? Pahala solat dia beri kepada orang yang dia buruk sangka tadi, yang difitnah tadi dan sebagainya. Akhirnya jemaah sekalian, sebab duk macam tu, tak perasan, tak sedar, akhirat besok ingat solat tak tinggal, dapat syurga, na'udzubillah, rupanya dapat neraka. Pasal apa? Kosong, habis pindah ke orang lain. Sebab tak jaga hati, tak jaga mulut dan sebagainya. Ini perkara ni kita tahu semua. Tapi lah tuan-tuan, tidaklah ni kita muhasabah ni umum. Ramai mungkin di luar sana yang sebegitu. Tak tahu, kadang buat tak tahu dan sebagainya. Akhirnya meletakkan diri masing-masing dalam keadaan sebegitu. Kerugian yang abadi di akhirat besok, tak dapat yang kita nak dapat. Tak ada orang yang hidup jemaah sekian, dia boleh cakap saya tak kisahlah akhirat besok, neraka pun neraka lah, macam mana takdir saya, melampau kalau macam tu. Ada ke? Tak ada lah. Semua orang nak syurga, kan? Jadi akhirnya jemaah sekian, bila nak syurga, persiapannya seulang balik, bermula sekarang. Jangan berlakulah perkara-perkara yang akan menyebabkan kita kehilangan peluang untuk dapat syurga di akhirat besok, dibimbangi kita akan ke neraka. Peluang lebih besar ke situ, na'udzubillah. Tu intipati pembincangan kita. Saya ulang balik, tajuk besar kita yang asal ialah orang mukmin yang akan ke neraka. Sebab apa? Antaranya tadi itulah, campur aduk perangai baik buruk dan sebagainya, dengan sebab kejahilan, tak nak faham, tak nak belajar, tak nak mengaji dan lain-lain jemaah sekalian, menyumbang kepada perkara-perkara sedemikian. Inilah amanah besar yang Allah berikan kepada kita. Amanah apa? Ulang balik, amanah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk seorang hamba yang benar-benar sedar bahawa dia ada Tuhan bernama Allah yang dia perlu sentiasa taat, sentiasa abdikan diri kepadanya dengan cara ibadah yang terbaik dan meninggalkan segala dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat yang tu hadirin sekian, insya-Allah kita selamat. Anak-anak tahfiz tahniah, selamat insya-Allah. Biar beginilah sampai bila-bila. Kan? Hafal Quran, hidup dalam dunia yang sebegini, Allah, okey. Okey, alhamdulillah. Jadi dalam pemeliharaan Allah Taala, seronok. Kan? Kalau kata besok kan Allah ambil nyawa kalau macam ni, lagi seronok. Alhamdulillah. Syurga insya-Allah. Di luar sana banyak cabaran, besar cabaran, kan? Belum apa-apa lagi dah rosak, na'udzubillah. Tak naklah berlaku macam tu. Jadi kita nak mengharapkan biarlah dalam bimbingan Allah Ta'ala pada sepanjang masa. Untuk apa? Untuk akhirnya kita menjadi hamba Allah yang menepati konsep yang telah sebutkan tadi dan layak di alam akhirat besok untuk kita mengecap nikmat abadi di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu anak-anak muslim-muslimat pada jemaah sekalian yang saya boleh ringkaskan anak-anak daripada kitab tu pada muka surat yang ke 125. Jadi ustaz ringkaskan begitulah. Nak baca tu satu-satu agak panjang juga, buat rumusan sebegitu biar kita ambil faham bahawasanya
Tanggungjawab kita ini orang beriman ialah kita ini menunaikan amanah Allah. Amanah Allah ialah mengabdikan diri kepada Allah. Daripada kita mula, akhir balik sampai kita hembuskan nafas kita yang terakhir. InsyaAllah itu yang kita nak buat para jemaah sekalian. Wallahu ta'ala wa'alam. Jadi insyaAllah ta'ala dalam pertemuan akan datang, sambung lagi insyaAllah muka surat 127, membincangkan berkenaan dengan iman dan juga sedikit banyaknya iman berkenaan sebagai penentu darjat kita di alam akhirat. Wallahu ta'ala wa'alam. Terima kasih banyak-banyak para jemaah muslimin dan muslimat termasuk anak tahfiz yang sudi berpeluang bersama-sama kita bermuhasabah dalam perkara yang telah pun dibentangkan tadi. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah taala kepada saya lah khasnya bercakap ini dan juga pada jemaah yang dapat bersama-sama mendengar dan juga memahaminya insya-Allah. Terima kasih kepada Allah Taala yang berikan peluang kepada kita semua dapat memahami apa dibincangkan ini dengan sempurna. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Jadi saya mohon maaf andai kupasan, ulasan dan sebagainya itu tidak sempurna kelemahan saya, namun ada manfaat, kembalikan ucapan terima kasih, syukur yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita jumpa lagi sebulan daripada sekarang dalam pertemuan kita bulanan ini insya-Allah. Wallahu taala wa alam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.